إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Insya-Allah pada pagi ini seperti mana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, insya-Allah kita akan menceritakan berkaitan dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita cerita panjang lebar berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam membawa keluar jenazah ataupun jasad Nabi Yusuf alaihi salam daripada Mesir. Nak keluar daripada Mesir, nak bawa keluar bersama-sama dengan Bani Israel, tidak mesti kena bawa keluar bersama-sama dengan mereka jasad ataupun jenazah Nabi Yusuf alaihi salam yang dikebumikan di dalam kawasan Satu Tasik dikeluarkan. Barulah Allah Subhanahu wa taala pemudahkan urusan Nabi Allah Musa alaihi salam untuk keluar daripada Mesir. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut cerita tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala cerita detail tentang kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan insya-Allah pada pagi ini saya akan bawakan mukaddimah ataupun cerita berkaitan dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi pagi ini kitab kita tak pakai. Kitab kita tak pakai oleh kerana memang dalam kitab kita tu dia tak sebut cerita tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Nabi Allah Yusuf alaihi salam adalah Nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran yang ada pada baginda Nabi Allah Yusuf ini beberapa kelebihan. Nabi Allah Yusuf ini kalau tuan-tuan tengok daripada susur galur keturunan, dia seorang Nabi, pak dia seorang Nabi, Tok Wan dia seorang Nabi, Tok Mek dia juga seorang Nabi. Ini hebat baginda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam bin dia bin apa? Bin kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub alaihi salam bin dia bin apa? Bin Ishaq alaihi salam.
Kemudian Nabi Ishaq bin kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. 4 keturunan berturut-turut baginda Nabi Yusuf alaihi salam ini adalah susur galur daripada semua nabi-nabi. Tuan-tuan, hebat. Kalau nabi-nabi yang lain selepas daripada Nabi Yusuf pun memanglah keturunan Nabi Ibrahim, tetapi tidak berturut-turut macam Nabi Yusuf. Tuan-tuan tengok, Nabi Yusuf bermula dengan Nabi Ibrahim, selepas Nabi Ibrahim Nabi Ishaq, selepas Nabi Ishaq Nabi Yaqub, selepas Nabi Yaqub Nabi Yusuf alaihi salam. Baik. Nabi Yusuf alaihi salam, baginda Nabi Yusuf ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama baginda dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. Allah rakamkan baginda Nabi Yusuf alaihi salam ini sebanyak 27 kali. Baik, sebelum kita cerita sikit, sebelum kita cerita tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam, kita nak tengok sikit ayah Nabi Yusuf alaihi salam, iaitu Nabi Yaqub alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Yaqub alaihi salam ini juga satu orang nabi yang special. Dia ini Allah Subhanahu wa taala dah sebutkan nama baginda Nabi Allah Yaqub ini sebelum dilahirkan Nabi, sebelum dilahirkan lagi. Bahkan nama dia ni disebut ketika mana akan dilahirkan, sebelum Allah Subhanahu wa taala lahirkan Nabi Ishaq lagi. Kan tuan-tuan ingat, saya pernah cerita kepada tuan-tuan, ketika mana rombongan malaikat mai bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, ketika Nabi Allah Ibrahim sembang dengan malaikat, ketika malaikat ni tengah ada satu tugas yang penting untuk nak meranakkan perkampungan Nabi Lut. Pada masa tu apa yang malaikat bagi tahu berita gembira kepada Nabi Ibrahim? Wahai Ibrahim, kami datang dengan membawa berita gembira, busyra kepada engkau. Dengan engkau nanti ni, Sarah isteri engkau akan dapat zuriat keturunan yang nama dia Ishaq, dan Ishaq itu pula akan dapat anak yang nama dia Yaqub. Tuan-tuan, hebat ni, susur galur ni, kita nak sebut ni, bermula daripada Ishaq. Sebelum lahir lagi Ishaq, Allah dah beritahu Ishaq, nanti ni kamu akan dapat anak yang anak dia nama Yaqub. Tuan-tuan, daripada nama Yaqub inilah berkembangnya susur galur ataupun keturunan yang bernama Bani Israel. Daripada Bani Israel ni lah, ataupun daripada Ishaq, daripada Nabi Allah Yaqub ni lah berkembangnya keturunan yang bernama Bani Israel. Dan dalam bahasa Hebron, dalam bahasa Israel itu sendiri, Israel itu dengan makna hamba Allah. Isra makna hamba, il itu makna ataupun lebih kurang macam Tuhan, hamba Tuhan. Asalnya begitu. Sampai kepada kita hari ini, nama Bani Israel itu digunakan pakai sampai hari ini. Baik tuan-tuan, nanti kita akan cerita. Baik. Kemudian Nabi Allah Yaqub alaihi salam ini dikurniakan 12 orang anak, termasuklah dengan Nabi Yusuf alaihi salam. 10, satu mak, 2 orang daripada mak yang lain. Dalam beberapa tafsir, antaranya tafsir Baydawi, disebutkan nama-nama ini. Walaupun nama ni tak penting pun tuan-tuan, nama ni ulama berbeza pendapat. Dalam sebahagian tafsir, dalam kitab-kitab yang lain, ada juga dicerita dalam kitab-kitab orang barat pun, dalam buku-buku orang barat pun ada nama-nama yang berbeza. Ada yang nama dia Levi, ada yang nama dia Ruben, ada yang nama dia Simon, ada yang nama dia, ada yang namanya Yahuza, ada yang nama dia Dan, macam-macam nama dia. 10 orang adik-beradik ni, dia memang ada nama-nama yang disebut sebahagian. Kemudian daripada satu mak ini pula lahirlah Nabi Yusuf alaihi salam, dan juga adik kepada Nabi Yusuf iaitu Bunyamin. Adik kepada Nabi Yusuf iaitu Bunyamin. Baik. Tuan-tuan, sebenarnya kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam ini Allah rakamkan juga dalam Al-Quran. Nama kepala surah itu sendiri adalah Yusuf. Nama dalam surah itu sendiri adalah nama Yusuf.
Dan dalam Al-Quran Allah rakamkan bermula daripada awal kisah Nabi Yusuf ini, Allah rakamkan dalam surah Yusuf, start daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang terakhir. Komplit Allah Ta'ala cerita tentang kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Beza dengan Nabi-Nabi yang lain, kalau kita baca cerita tentang Nabi Allah Musa alaihi salam, cerita dia di mana-mana. Dalam surah Baqarah sikit, dalam surah Qasas sikit, dalam surah Isra sikit, macam-macam. Tetapi berbeza dengan Nabi Allah Yusuf, tuan-tuan. Allah cerita nama baginda ini bermula daripada awal surah sehinggalah akhir surah. Dan tuan-tuan, ibrah pengajaran daripada kisah Nabi Allah Yusuf ini cukup banyak. Dalam cerita Nabi Allah Yusuf nanti ini, kita akan tengok konflik dalam kekeluargaan. Dalam kisah Nabi Allah Yusuf nanti ini, kita akan tengok konflik dalam kemasyarakatan. Dalam kisah Nabi Allah Yusuf juga nanti kita akan tengok konflik dalam kenegaraan. Dan dalam kisah Nabi Allah Yusuf nanti juga kita akan tengok bagaimana kebijaksanaan, kehebatan, kemuliaan yang Allah kurniakan kepada Nabi Allah Yusuf dalam memerintah, dalam memimpin negara. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran sebagai surah Yusuf ini ahsanal qasas, ataupun kisah Nabi Allah Yusuf ini adalah sebaik-baik kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mari sama-sama kita tengok sikit. Walaupun hari ini bukanlah kita nak cerita lengkap, tapi setakat mana dan kita akan cerita. Dan insya-Allah mungkin dia akan ada siri kedua, siri ketiga daripada cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Baik, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mulakan ayat daripada surah Yusuf alaihi salam. Mungkin tuan-tuan yang ada, orang kata telefon, tuan-tuan yang ada Al-Quran dalam telefon yang ada terjemahan, tuan-tuan boleh buka tengok. Dalam Al-Quran pada surah yang ke-12 ataupun pada juzuk yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kuntum min qablihi laminal ghafilin. Tuan-tuan tengok, Allah Subhanahu wa taala sebut tiga ayat yang pertama ini. Allah Taala kata alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah Ta'ala kata sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Tuan-tuan, Nabi SAW ketika mana diturunkan wahyu kepada Nabi, diturunkan wahyu dalam bahasa Arab. Tetapi dalam bentuk bahasa yang tinggi, bahasa yang lebih hebat berbanding daripada percakapan orang-orang Arab yang berada di sekitar itu. Zaman Nabi pada masa itu hebat dengan syair-syair, hebat dengan ungkapan-ungkapan yang boleh mengembirakan, yang boleh buat bagi menangis, yang boleh buat bagi teriak, yang boleh buat bagi rasa bimbang, yang boleh buat bagi rasa takut dengan ungkapan daripada syair-syair ini. Maka Al-Quran diturunkan sehingga orang Arab sendiri pelik. Mai kok mana ni? Alif lam ra, alif lam mim, ha mim, ain sin qaf, kaf ha ya ain sad. Mai mana ni? Walaupun sebenarnya itu bukanlah perkataan yang depa tak sebut, perkataan yang depa tak. Tetapi kagumnya ataupun ajaibnya Al-Quran ini sehingga berjaya menarik perhatian daripada orang-orang Arab pada masa itu untuk nak mendengar isi kandungan daripada Al-Quran. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Ini yang saya sebutkan tadi. Allah Taala sebut, kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad ahsanal qasas, kisah yang paling baik.
Ahsan maksudnya apa? Baik. Kisah yang paling baik. Allah Ta'ala sebut ahsanal qasas, kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad kisah yang paling terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan kami wahyukan Al-Quran ini kepadamu. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, kata Allah, sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk daripada orang-orang yang tidak mengetahui. Allah Ta'ala kata, Muhammad, sebelum ni kamu tak tahu, hari ini kami ceritakan kepada kamu. Baik, tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sambung. Allah Ta'ala kata, iz qala Yusuf li abihi. Dalam Quran, ayat ini merujuk pada masa tu Nabi Allah Yusuf alaihi salam lingkungan lebih kurang umur 6-7 tahun ataupun 7-8 tahun lebih kurang. Berbeza dengan kita cerita kisah Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa Allah cerita sebelum lahir. Tetapi Nabi Allah Yusuf alaihi salam Allah Ta'ala cerita lebih kurang umur dia tu 7-8 tahun. Lebih kurang macam tu lah. Iz qala Yusuf li abihi, iz qala Yusuf li abihi, ya abati, inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, Allah mulakan kisah Nabi Allah Yusuf itu dengan dialog Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub. Apa dia kata Nabi Yusuf? Qala Yusuf li abihi, ya abati, dia kata, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamar. Dia kata, ayah, sesungguhnya semalam ni aku mimpi. Dia kata, inni ra'aitu, aku mimpi. Dalam mimpi aku tu apa yang aku nampak? Ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamar. Kata Nabi Yusuf dekat Nabi Yaqub, dia kata, ayah, semalam cik mimpi. Dia kata, dalam mimpi cik tu, cik nampak ada 11 bintang. Kaukib. Kaukib ini maksud dia bintang. Dalam mimpi saya tu, ayah, saya nampak ada 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, 1 matahari dan 1 bulan. Ra'aituhum li sajidin, saya nampak ada 11 bulan, ada 11 bintang, ada 1 matahari dan ada 1 bulan, yang mana semua tadi ini berjumlah 13 tadi ini, berjumlah 13 tadi ini, li sajidin, sujud di hadapan. Ni dia mula cerita macam tu. Dia kata, ayah, semalam ni saya mimpi dah, ayah. Mimpi saya tu, saya nampak dalam mimpi saya tu ada 11 bintang, kemudian ada 1 matahari dan ada 1 bulan, yang mana mereka ni semua mai sujud dekat saya. Saya pun tak tahu pasal apa. Tuan-tuan, antara kelebihan Nabi Allah Yaqub dan juga sebagai riwayat nanti kita akan cerita, kelebihan Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni apa dia? Pandai takwil mimpi. Cuma pada masa tu belum Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan ilmu dan hikmah kepada Nabi Allah Yusuf. Cuma Nabi Allah Yusuf ni dia timbul rasa pelik. Pasal apa? Dia mimpi lagu tu. Maka dia pun cerita kepada ayah dan Nabi Yaqub. Tuan-tuan, Nabi Allah Yaqub bila dengar cerita dia macam tu, maka Nabi Allah Yaqub pun sebut kepada Nabi Yusuf, dia kata apa? Qala ya bunayya, dia kata, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Dia kata macam ni, dia kata, cerita hang tu, mimpi hang tu, hang jangan cerita dekat abang-abang hang. Mimpi yang hang mimpi nampak ada 11 bintang, nampak ada bulan, nampak ada matahari, hang jangan cerita dekat adik-beradik hang. Hang jangan cerita. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal Nabi Allah Yaqub ni seolah-olah macam nampak dah gambar. Apa makna ni? Daripada 11 bintang, daripada 1 bulan dan 1 matahari, hujung cerita nanti kita akan tahu. Pasal dia punya takwilan dia punya makna dia nanti ni sabit dengan hujung cerita. Ending story nanti ni barulah dapat jawapan daripada ayat ini. Tuan-tuan, tengok betapa hebatnya
mukjizat Al-Quran ini, betapa hebatnya cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa ni, sampai macam tu sekali dia punya unik dan kehebatan dia daripada Al-Quran ni. Maka ayah dia kata, wahai Yusuf, hang jangan cerita dekat adik-beradik hang. Kalau hang cerita, kata Nabi Allah Yaqub, fayakidu laka kaida. Kalau hang cerita kepada adik-beradik hang, nanti ni adik-beradik hang akan buat satu sepakat, akan buat satu benda yang jahat, yang mana benda jahat tu nanti ni depa akan penayang hang, depa akan buat rancangan jahat. Kan dalam Quran Allah Taala sebut yakidu laka kaida. Kaida ni perancangan jahat, perancangan licik, perancangan jahat yang kamu nak buat, yang kamu rancang, yang depa rancang, depa nak buat, nanti depa akan buat kepada kamu sekiranya kamu cerita kepada depa. Maka tuan-tuan, Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan Nabi Yaqub ni pun makin baik, makin rapat, oleh kerana Nabi Yusuf ni pula dia seorang anak yang baik, yang rajin, yang taat. Maka Nabi Allah Yaqub ni pun sayang kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Allah Yaqub ni pun seolah-olah tahu ada petanda yang nantinya akan berlaku kepada anak dia Nabi Allah Yusuf ni. Baik. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi. Selepas daripada tu Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni, Allah Subhanahu Wa Taala cerita pula dalam Al-Quran tentang adik-beradik, konflik sekongkolnya adik-beradik Nabi Allah Yusuf ni untuk nak menjahannamkan Nabi Allah Yusuf. Tuan-tuan, apa dia Allah sebut dalam Al-Quran? Pada ayat yang ke-7 Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata, إِذْ قَالُوا لِيُوسُفْ وَأَخَوَاتُهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Tuan-tuan, pada masa tu adik-beradik Yusuf ni depa dah mai cemburu iri hati dah dekat Nabi Yusuf. Dia nak jadi macam mana cerita Habil dengan Qabil, Qabil dengan Habil. Adik abang cemburu dekat adik pasal adik ni seolah-olah macam lebih daripada abang dia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah Taala kata, "Idz qalu li Yusuf." Depa kata kepada Nabi Allah Yusuf, dan depa sebut, depa kata sesungguhnya Yusuf itu dan Bunyamin, Yusuf wa akhawatuhu, Yusuf wa akhahu, Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Nabi Allah Yusuf dan Bunyamin ni satu mak kita sebut tadi ni, ahabbu ila abina, lebih dicintai oleh ayah kami berbanding kami yang lebih ramai adik-beradik. Depa kata awak yang ayah sayang sangat dekat Yusuf dengan Bunyamin, sedangkan kami ni lebih ramai. Kami ni satu mak, kami lebih ramai banding Yusuf. Yusuf dengan Bunyamin, depa dua beradik aja. Kami ni lebih ramai daripada mak yang tu. Pasal apa? Ayah lebih sayang kepada Yusuf dan juga Bunyamin. Depa sebut macam depa mai timbul iri hati. Dan depa sendiri pun sebut, depa kata apa? Sesungguhnya ayah kami ni dah berada dalam kekeliruan yang nyata. Ayah ni dah nampak karut dah ni, sayang Yusuf dengan Bunyamin ni lebih daripada kami, sedangkan kami lebih ramai. Maka tuan-tuan, pada masa tu timbul perancangan, apa kita nak buat ni? Oi, kita ni geram lah dekat Yusuf ni, geram dekat Bunyamin ni, apa depa buat? Maka depa pun sembang mesyuarat, panggil adik-beradik depa 10 beradik ni mai duduk sekali di situ, depa sembang. Maka timbul satu cadangan dia dalam Quran. Allah Ta'ala sambung ayat yang ke-9. Allah Ta'ala kata apa? Uqtulu Yusuf. Lah ni macam ni lah, kita bunuh Tokoh Yusuf. Tuan-tuan, dia ni yang kata Bani Israel ni. Rancangan yang pertama, cadangan pertama apa dia? Bunuh Tokoh Yusuf. Depa ni duk ambil kasih sayang ayah kita daripada kita. Lah ni nak buat lagu mana? Uqtulu Yusuf, bunuh Tokoh senang. Bunuh Tokoh senang. Ataupun pada masa tu timbul pula satu cadangan yang lain yang disebut dalam Al-Quran. Lah ni macam ni lah. Apa kata? Kita buang dia di satu tempat. Kita tangkap dia, kita minta izin daripada ayah, kita bawa dia pergi satu tempat, kita buang dia di satu tempat,
supaya kasih sayang ayah tu tak lagi menjurus kepada Yusuf dan juga Bunyamin, kembali balik kepada kita. Dia sangka macam tu. Maka tuan-tuan, dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala cerita ayat berkaitan dengan bagaimana adik-beradik mereka ni bersekongkol, mesyuarat, bincang, akhirnya dapat satu kata putih persetujuan untuk nak pi berjumpa dengan Nabi Allah Yaqub, untuk yakinkan Nabi Allah Yaqub supaya boleh buat perancangan jahat mereka. Dalam Quran Allah Ta'ala sambung ayat yang ke-11. Qalu ya abana, wahai ayahku. Dia kata, qalu ya abana, wahai ayahku, malaka ta'manna. Tuan-tuan, ini bacaan dalam Quran apa dia? Bacaan isma'. Kita baca itu, kita baca dalam keadaan muncung. Kan, kita baca muncung. La ta'man, kan, kita akan baca dalam keadaan muncung. Sebenarnya, mengikut kepada beberapa riwayat, ayat ini, ketika mana dia sebut kepada Nabi Allah Yaqub alaihi salam, dia kata kepada Nabi Allah Yaqub. Dia kata, wahai Nabi Allah Yaqub, ya abana, wahai ayah kami, la ta'man, macam tu. Dia kata, wahai Nabi Allah Yaqub, wahai ayah kami, engkau tak percayakah dekat kami yang kami ni nanti akan bawa? Macam tu. Dia seolah-olah tunjuk. Dia kata, tak percayakah dekat kami yang nanti ni kami ni akan bawa Nabi Allah Yusuf ni? Dia tunjuk mulut muncung tu, tunjuk merujuk kepada Nabi Allah Yusuf. Sampai ke hari ni, bacaan Ishmam tu kita baca sampai hari ni. Oh tuan-tuan, rupanya Al-Quran itu hebat. Sehingga kan isyarat tentang la ta'man yang Allah sebut dalam Al-Quran itu merujuk kepada abang-abang dia ni muncung mulut tunjuk kepada Nabi Allah Yusuf. Ayah, kami ni kalau boleh nak bawa keluar kepada Nabi Yusuf. Kemudian Allah Ta'ala sambung, wa inna lahu lanasihun. Kata abang-abang dia kata apa? Jangan takut, jangan bimbang. Kami ni akan jaga, kami akan pelihara baik, kami akan jaga dia. Tuan-tuan, ni dia cuba yakinkan Nabi Yaqub, ayah mereka ni. Dia kata, ayah, bolehlah. Kami bukannya nak pergi mana pun, nak bawa dia pergi berjalan. Nak bawa dia pergi shopping-shopping, nak bawa dia pergi berjalan, nak pergi beli barang, seronok-seronok. Adik kami takkanlah kami tak sayang, takkanlah kami nak buat jahat, takkanlah kami nak buat kenat. Tuan-tuan, maka Nabi Allah Yaqub ni pun dia main berasa perasaan satu macam dah. Hampa ni tak pernah buat baik macam tu dekat Nabi Allah Yusuf, dekat Yusuf ni. Tiba-tiba main nak minta izin, main nak bawa pula adik hampa ni nak pergi berjalan ni. Nabi Allah Yaqub ni dia ada timbul dah perasaan yang satu macam. Mesti hampa ni ada benda-benda yang hampa nak buat. Sambung lagi dalam Al-Quran, dia kata apa? Arsilhu ma'ana ghadan yartaq wa yal'ab. Ni tengok dalam Quran Allah Ta'ala sebut detail. Bawa, biarkan dia, kirimkan dia kepada kami ghadan, esok ni, yartaq wa yal'ab. Bukan kami nak buat apa pun, kami nak jalan-jalan, wa yal'ab, dan kami nak main-main. Kami nak bawa jalan-jalan dan kami nak main-main saja, dan kami akan jaga dia. Kemudian tuan-tuan, dalam Quran Allah Ta'ala sambung kerisauan, kebimbangan dan juga ketakutan dalam hati Nabi Allah Yaqub ni Allah sebut. Maka Nabi Allah Yaqub pun sebut, qala inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhib. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata macam ni, dia kata, Nabi Allah Yaqub kata, sesungguhnya aku ni rasa takut, dia kata. Aku ni rasa sedih, aku ni rasa takut, bimbang, dia kata. Kalau hampa bawa keluar dia, hampa tak cermat, tak jaga dia dengan elok, hampa nanti ni akan biarkan dia tu dimakan oleh az-zi'bu. Zi'bu ni apa dia tuan-tuan? Serigala. Ni, Nabi Allah Yaqub sebut dah, wahai Yaqub, wahai anak-anakku, kalau hampa biar nanti ni aku seria. Takut-takut. Dengan hampa biar dia, tak perhati dia bagi elok, menyebabkan Nabi Allah Yusuf, Yusuf nanti ni akan dimakan oleh serigala. Aku takut macam tu. Hampa duk lengah ralik daripada dia, akhirnya dia dimakan. Tuan-tuan, depa yakinkan lagi Nabi Allah Yusuf, depa yakinkan lagi Nabi Allah Yaqub, depa kata apa?
qalu la in akalahu zib wa nahnu usbah. Depa kata takkanlah Yusuf nak dimakan oleh serigala. Kami ni abang-abang dia. Kami ni usbah, kami ni besar, kami ni kuat, kami ni gagah, kami ni perkasa. Kami ni sadur. Kami akan lawan, kami akan halau serigala yang nak mai kacau Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Depa bela lah depan Nabi Allah Yaqub, depan pak depa mulut manis. Depa kata ayah jangan takutlah, kami jaga bagi eloklah. Dia kata kami bawa dia, kami tahulah kami buat lagu mana. Macam itulah lebih kurang. Tuan-tuan, dalam risau tak risau, dalam takut tak takut, dalam bimbang tak bimbang, Nabi Allah Yaqub ni pun akhirnya Nabi Yaqub lepas juga. Tak apalah, oleh kerana depa minta juga akhirnya dia lepaskan. Tuan-tuan, rupanya bila depa bawa keluar, tuan-tuan, apa yang berlaku? Depa bawa keluar aja Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam ni daripada pandangan ayah depa jauh je sikit. Maka Yusuf, biasalah budak-budak, dia nak tahu mana sangat. Sekali dia pergi dekat abang tu, dia pergi dekat abang ni, seolah-olah macam dia nak bermanja-manja. Dah Nabi Yaqub tak ada dah, dia nak manja-manja dengan abang dia. Rupanya bila dia dah jauh daripada Nabi Yaqub, Yusuf ni dah sampai di satu tempat dengan abang-abang dia ni. Apa abang-abang dia buat? Abang-abang dia ni seolah-olah macam buat tahanan jahat dekat dia. Pergi dekat abang yang ni tolak. Apa hang ni? Pergi dekat abang ni tolak. Pergi dekat abang ni tolak. Pergi dekat abang ni tolak. Seolah-olah macam semua layanan dengan layanan yang kasar. Kawan ni buat kasar, kawan ni buat kasar. Pergi dekat kau ni buat kasar. Sampai dekat abang sulung. Abang sulung buat apa, tuan-tuan? Tolak. Sebelum abang sulung tolak tu, abang sulung tu tarik baju yang dipakai oleh Nabi Allah Yusuf dan tolak dia masuk ke dalam ghayabatil ju'. Dalam Quran Allah Ta'ala sambung, dalam Quran Allah Ta'ala sebut, tolak Nabi Allah Yusuf itu di dalam satu perigi, satu telaga buta. Satu perigi buta, dalam satu telaga buta ditolak Nabi Allah Yusuf masuk dalam telaga itu. Tuan-tuan, sampai macam tu sekali. Dan abang-abang mereka ni buat lagu mana? Abang-abang mereka ni ambil baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf tadi ni, mereka bunuh satu binatang dan mereka lumuk darah dekat baju Nabi Yusuf alaihi salam ni. Selepas daripada tu, mereka bawa balik baju tu pergi dekat pak mereka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sambung, apabila Nabi Allah Yusuf ini dilempar masuk dalam sumur, masuk dalam telaga, masuk dalam perigi tadi ni, lempar masuk dalam tu, itu satu cerita, kita berhenti. Yang tu satu bab. Kemudian abang-abang ni pun walk balik main dekat ayah mereka. Waja'u abahum aisya'an yabkun. Dalam Quran Allah Ta'ala sambung, kemudian mereka datang kepada ayah mereka ni dalam keadaan yabkun, sedih, dalam keadaan teriak, padahal murung je. Sedih tu sedih murung. Mereka seronok senangnya boleh bunuh, boleh lempar Nabi Allah Yusuf ni. Nabi Yusuf lempar masuk dalam telaga tu, kira seronok tak sangka. Mati biar pi dia sangka-sangka mati dah, tapi ada cerita lain yang berlaku nanti. Waja'u abahum aisya'an yabkun. Dia datang kepada ayah mereka aisya'an yabkun, dalam keadaan teriak, dalam keadaan sedih. Qalu ya abana. Dia kata, wahai ayahku, wahai ayah kami, inna zahabna, sesungguhnya kami ni pi dekat satu tempat, kemudian kami tinggalkan, nastabiqu wa tarakna Yusuf, kami tinggalkan kami punya makanan kami punya barang-barang kami ni dekat dengan Nabi Yusuf. Kami suruhlah dia jaga barang-barang kami ni. Tiba-tiba bila kami dalam ghalib tak ghalib, tengok-tengok fa'akaluhu zib. Rupa-rupanya dalam kami duk ghalib main, tiba-tiba main serigala makan Nabi Allah Yusuf. Serigala makan Yusuf tadi tu, sehingga kami tak sempat nak buat apa. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Dia kata, dan ni kami main ni, kami bawa main ni, kami bawa main satu baju, waja'u ala qasimihi bidamil kaz. Ni kami bawa main ni dengan bawa main kamisihi, baju dia. Tuan-tuan, Nabi Allah Yaqub
Bukanlah seorang yang tak cerdik. Nabi Allah Yaqub tengok tuan-tuan. Nabi Allah Yaqub tengok, mai kok mana pula ni? Baju ni elok pula. Tak ada koyak-koyak, lepas tu ada darah. Nabi Yaqub pun terfikir, bagus serigala tu no. Sebelum dia makan, dia londeh dulu baju. Sebelum dia makan Yusuf, dia londeh dulu no. Baju kawan ni, dia buka baju apa dulu, lepas tu baru dia ngap kawan tu. Oh, macam tu punya serigala no. Bagus juga serigala ni. Kan, dalam Quran Allah Ta'ala sebut, bidamin kazib. Sebenarnya abang-abang tu dah bubuh dah dengan darah yang tipu, darah yang palsu dekat baju Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Barulah depa bawa mai kepada Nabi Allah Yaqub supaya depa boleh buat Nabi Allah Yaqub ni percaya kepada apa yang depa buat. Kemudian tuan-tuan, Nabi Allah Yaqub bila depa bawa mai macam tu, maka Nabi Allah Yaqub pun tak percaya. Nabi Allah Yaqub duka cita dan Nabi Allah Yaqub tak percaya dengan apa yang dibuat oleh anak-anak dia ni, sehingga akhirnya sebagai riwayat mengatakan Nabi Allah Yaqub alaihi salam pada masa tu menangis sedih dengan apa yang berlaku, sehingga sebagai riwayat mengatakan buta mata Nabi Allah Yaqub. Tuan-tuan, nanti kita akan cerita apa yang berlaku kepada penglihatan Nabi Allah Yaqub. Sebab dia ada benda yang berlaku. Sebab ada orang yang buta, dia memang dilahirkan buta tu, memang buta dia tu dia boleh jadi permanent. Selama-lamanya buta. Ada buta yang dia tu boleh disembuhkan. Ada yang asalnya tengok, lepas tu buta, lepas tu boleh disembuhkan tadi. Yang tu kita akan cerita nanti. Baik. Kita balik kamera kita ni dekat mana? Dekat cerita ni. Nabi Allah Yusuf duduk dalam telaga. Nabi Allah Yusuf duduk dalam telaga tuan-tuan. Dalam dia duduk tunggu, dia dibuang oleh abang dia dalam telaga buruk. Duduk di sana tuan-tuan. Selepas daripada tu, Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni didatangi oleh satu rombongan. Rombongan yang mai nak cari bekalan, nak cari ayah. Mereka ni mai tauk timba, kan, tauk cebok, tauk timba masuk dalam telaga. Angkat-angkat bukannya naik ayah, tiba-tiba naik seorang budak. Budak tu pula bukanlah budak biasa-biasa. Budak itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, qala ya bushra haza ghulam. Naik itu berita gembira, seronok mereka tengok. Haza ghulam, ada budak dalam bekas kita buat naik ni. Budak tu pula bukanlah budak biasa, budak yang comel, yang segak. Tuan-tuan, Nabi Allah Yusuf, memang Nabi Allah Yusuf ni terkenal dengan sisuk tubuh yang segak, yang cantik, yang comel. Apatah lagi pada waktu masa budak tu, maka mereka pun angkat naik. Tuan-tuan, mereka angkat naik, mereka sebut apa? Wa syarauhu bisamanin. Dalam Quran Allah Ta'ala sambung, bila Nabi Yusuf diangkat naik, mereka bawa Nabi Allah Yusuf ni pergi ke mana? Pergi ke Mesir. Bawa pergi ke Mesir. Yang asalnya bermula, mereka ni asal duduk di Palestin. Yang mereka ni duduk di Palestin, kemudian Nabi Allah Yusuf ni dilempak dalam telaga. Daripada telaga tu pula dibawa pergi ke mana? Dibawa pergi ke Mesir. Dibawa pergi ke Mesir. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sambung. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dan Allah sambung. Ketika mana Nabi Allah Yusuf alaihi salam sampai saja di Mesir, maka Nabi Allah Yusuf itu dijual. Tuan-tuan, dijual. Dia nak teringat pula macam cerita apa? Piramli. Kan, cerita Piramli kan dia buat jual-jual. Dia buat jual orang. Nabi Allah Yusuf alaihi salam dijual kepada satu orang menteri, satu orang aziz. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut satu orang aziz, satu orang menteri, orang kenamaan yang beli Nabi Allah Yusuf itu supaya dijadikan sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak yang duduk dalam rumah mereka tu. Kata aziz kepada isteri dia, kalau dia ni lahir, kalau dia ni besar nanti ni nampak tak berkenan dekat dia, kita jadikan hamba. Tapi kalau dia tu cantik, segak, kita jadikan dia anak. Supaya bila orang tanya kita, hang ada keturunan tak, hang ada anak tak, ini anak kita boleh sebut kepada orang ramai. Maka tuan-tuan, Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu
dibeli oleh seorang menteri. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut Nabi Allah Yusuf alaihi salam itu dibeli dengan jumlah yang sikit aja. Bisamanin bakhsin darahim, dibeli dengan beberapa nilai aja, dirham tuan-tuan, berapa sangat. Lebih kurang dalam beberapa, tak, bukanlah dia dinar. Kalau dinar ni banyak. Kalau dinar tu memang harga dia tinggi, tapi kalau dirham itu kira kita kata dengan harga nilai yang murah sangat. Tuan-tuan, maka Nabi Allah Yusuf alaihi salam pun duduklah di bawah seliaan, di bawah jagaan, di bawah pantauan seorang suami, seorang lelaki menteri dan seorang perempuan isteri kepada menteri Al-Aziz yang bernama Zulaikha. Walaupun dalam Quran Allah Subhanahu wa taala tak sebut nama dia siapa, walaupun nama Zulaikha ni nama yang kontroversi. Nanti kita akan cerita tentang nama Zulaikha. Cuma kita sebut nama Zulaikha ni supaya mudah jalan cerita yang kita nak cerita. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, selepas daripada tu apa yang berlaku, insya-Allah kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang. Nanti tuan-tuan kita akan cerita bermulanya kehidupan Nabi Allah Yusuf alaihi salam ini, berlakunya beberapa konflik, beberapa masalah yang kita akan sebut nanti ini. Selepas Nabi Allah Yusuf ni bertumbuh, berkembang dia menjadi seorang lelaki, menjadi seorang rijal, seorang lelaki, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang berlaku. Ada yang dilemparkan fitnah kepada dia, ada yang berlaku benda-benda yang buruk, sehingga menyebabkan berlaku satu peristiwa yang insya-Allah kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini, kisah berkaitan dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam ini, menjadi pengajaran yang besar kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan juga yang ada yang tuan-tuan nanti ini boleh buka Al-Quran sambil-sambil tuan-tuan buka, tuan-tuan baca dan tuan-tuan tengok terjemahan daripada ayat-ayat Al-Quran, terutama daripada kisah yang kita bacakan pada pagi ini, iaitu kisah tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri manfaat kepada kita semua insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur ayubana wa ayuba muallimina anna wa la tuzhi barakata ulumihim anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.